dekat dia lagi serap maksudnya. Testing 1 2 3. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita berkumpul dan sama-sama kita berada dalam satu majlis, iaitu majlis untuk kita menghidupkan suasana ingat memperingati, suasana-suasana untuk kita lebih lagi memahami akan sedikit sebanyak kehidupan dan Islam, dan kita bersyukur pada Allah SWT diberikan peluang untuk berada dalam suasana-suasana berhari raya. Kita takbir sikit boleh? Takbir sikit. Kita dah mula raya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa menghidupkan takbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah dalam masa-masa hari-hari raya ni.
dipanggil hari raya kali korban ataupun hari raya Aidil Adha. Begitu juga dengan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini 11, 12, 13. Jadi kita memperbanyakkan takbir. Mudah-mudahan bila kita memperbanyakkan takbir itu, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk membesarkan, mengagungkan Allah, dan seterusnya diberikan kita rahmat dan barakah insya-Allah. Jadi pada malam ini bersempena dengan program Korban Ansar, alhamdulillah kita telah pun berjaya menyembelih dengan bersama-sama tadi 24 ekor binatang-binatang Al-An'am, 8 ekor lembu dan 12 ekor kambing. Alhamdulillah, dan telah pun berjaya dijalankan, edarkan daging-daging korban tadi kepada mereka yang memerlukan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan segala amalan-amalan yang dilakukan diberikan oleh Allah ganjaran, diberikan Allah kekuatan untuk kita meneruskan lagi kehidupan kita. Jadi apabila kita menyebut tentang korban ini, dia adalah merupakan sesuatu yang tidak boleh lari daripada perjuangan. Bila kata perjuangan, maka dia ada pengorbanan, dan pengorbanannya yang kita buat ialah simbol kepada bagaimana yang bersatu sekali lah penyerahan. Penyerahan, kita tengok contoh daripada Nabi Allah Ibrahim AS yang telah menyerahkan dirinya kepada perintah Allah kata dia terputus. Jadi yang pertama sekali, korban, kalau kita tengok bermula daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Ini sunnah kita lah yang kita nak jadikan sebagai ibaratnya, iaitu Ibrahim AS telah menyerahkan sepenuh hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila perintah Allah supaya menyembelih anaknya Ismail AS. Kan, sembelih anak bukan main-main. Ini perintah Allah. Ini bukan ilham daripada jin mana-mana. Hari ini orang banyak bunuh mak, bunuh anak dan sebagainya. Itu tak masuk lah. Itu semua yang batil. Jadi Nabi Allah Ibrahim AS diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang paling dia sayang, Nabi Ismail AS. Jadi Nabi Ismail AS pula sebagai anaknya terima. Kalau itu perintah Allah, maka kami terima. Dia terima. Wahai ayah anda, teruskan. Ini nota yang pertama sekali ialah seseorang itu hanya boleh korban ataupun melaksanakan pengorbanan tadi sekiranya benar dalam hatinya, dalam jiwanya itu ada penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut al-Islam. Jadi bila kita boleh menyerahkan diri kita pada Allah, baru kita boleh korban. Kalau tak boleh. Kita tak sanggup. Jadi sebab tu bila kita tengok lembu, kambing yang disembelih itu, maka sebenarnya bukanlah sekadar kita ada duit mampu korban, kita korban. Ada duit mampu kita beli lembu, kambing kita beli, kita korban. Tetapi sebenarnya dia adalah merupakan satu perkara yang kita nak kena rasa dalam hati kita, iaitu korban yang kita lakukan itu sebenarnya adalah merupakan tanda kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Sepenuhnya kepada Allah. Tanda Allah SWT inilah harap kita, ilah kita. Jadi bila kita ada perasaan itu, menghadirkan dalam hati kita bahawa kita ini hamba Allah, kita nak tunduk pada Allah, menyerah pada Allah dan sanggup buat apa sahaja kerana Allah, dengan syariat yang Allah tetapkan, Allah turunkan, maka itulah baru korban itu berjalan. Jadi bukan darah yang pergi kepada Allah, bukan lembu dan kambing yang pergi pada Allah, tapi sejauh mana takwa kita, iaitu penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sinilah perkara yang penting untuk kita sama-sama lakukan. Kenapa perkara ini amat penting? Terutamanya di akhir zaman. Kerana di akhir zaman ini akan berlaku dua perkara yang bertentangan kepada orang beriman. Dan satu hadis Nabi SAW menggambarkan kepada kita akan berlaku satu masa
di mana pada masa itu kan Masjidil Aqsa ataupun kita kata Palestin kan akan berada dalam keadaan dimakmurkan, dalam keadaan dibebaskan. Dalam setengah hadis ini saya baca mafhum, dibebaskan, dimakmurkan. Pada masa yang sama Yathrib, iaitu Madinah, tempatnya adanya Rasulullah SAW, akan dibinasakan. Apa makna itu? Ini satu yang kadang-kadang kita macam mana kan? Palestin Al-Aqsa dimakmurkan, dimakmurkan. Madinah dihancurkan. Maka selepas itu kamu akan melihat malhamah, peperangan. Dan di sini kita lihat dalam hadis ini Nabi SAW menggambarkan kepada kita hakikatnya dimakmurkan itu ialah bagaimana kebangkitan umat. Yang pertama sekali, maksud memakmurkan, membebaskan itu ialah jiwa-jiwa orang Islam, jiwa-jiwa orang beriman bangkit, bebas, dimakmurkan dengan iman. Dimakmurkan dengan iman. Jadi ini yang kita perhatikan sekarang. Apabila Palestin yang ditindas, yang dirampas tanahnya, yang dihalau orangnya, ditangkap, ada yang dibunuh, kan? Dan dalam keadaan yang huru-hara sekarang ni kita kata, kan? Maka yang makmur, yang dikatakan dimakmurkan tadi itu bagi orang beriman tadi ialah bila hati-hati mereka dihidupkan dengan iman. Maka kita lihat perjuangan yang menjadi contoh kepada seluruh dunia hari ini. Contoh kepada seluruh dunia perjuangannya ialah yang berada di Palestin. Jadi maksud makmur di sini ialah maknanya hati itu dimakmurkan dengan al-iman dan kemudian menyebabkan mereka boleh berjuang, berjihad dan kemudian boleh berkorban. Sanggup berkorban. Sanggup berkorban. Dan ini berlaku di Palestin hari ini. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW yang lain, Nabi gambarkan apa? Afdal jihad ar-ribat. Jihad yang paling afdal sekali ialah ar-ribat. Ribatnya apa? Mempersiapkan diri kita, memperkuatkan diri kita dengan perjuangan tadi. Jadi maknanya bukan pergi perang, pergi apa itu yang paling afdal. Yang paling afdal mempersiapkan diri itu. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, sabar. Kuatkan sabar kamu dan warabitu, ikat diri kamu dengan kesabaran. Maknanya kita pegang, siapkan diri kita. Maknanya mempersiapkan diri itu adalah seafdal jihad. Afdal jihad ar-ribat fi sabilillah. Wa afdal ribat fi Asqalan. Apa maka Rasulullah SAW dan ribat, persiapan menjaga sempadan, menjaga kekuatan jihad yang paling afdal fi Asqalan. Di mana? Di Asqalan, di Gaza, fi Gaza. Asqalan ni dengan Gaza ni ke satu kawasan. Jadi sebutkan sini tuan-tuan, sebenarnya antara tafsir menggambarkan ketika Palestin dimakmurkan, Baitul Maqdis dimakmurkan, dalam setengah hadis lain dibebaskan. Maka yang dimaksudkan dimakmur dan dibebaskan itu ialah Palestin, orang-orang Palestin, orang beriman, orang Islam yang hidup dalam keadaan tertekan tadi, hati dan jiwa mereka bangkit, bebas. Walaupun mereka dikepung oleh tembok 360 km sekitar di sekeliling Gaza. Walaupun mereka disekat, keluar masuk makanan, keluar masuk, dia sendiri pun susah, tak disekat. Sampah-sampah daripada kawasan Israel dihantar ke Gaza. Makanan-makanan yang nak masuk Gaza disiram dengan radiation sebelum masuk. Ikan sebelum masuk, contohnya apa nak masuk, disiram dengan radiation, disembur dengan radiation supaya orang-orang di Palestin, di Gaza terutamanya, mendapat kanser. Sebab tu kalau kita tengok di Gaza, penyakit nombor satu sahabat-sahabat kita di sana ialah kanser. Dan kanser ni bukan satu kanser. Kalau kita hari ni satu kanser. Kanser kalau jantung aja, paru-paru je. Sana sampai 3-4 kanser seorang menghadapinya.
paru-parunya pun sakit, kan? Dia punya darah pun kena kanser, sakit, kan? Dan pelbagai lagi. Ada seorang kawan kita, sahabat kita, salah seorang Syekh Ahmad Yasin punya keluarga, kerabat ada di Shah Alam. Syekh, dia kena 3 kanser. Kalau tak silap saya, 1 kanser darah, kemudian leukemia, kemudian kanser paru-paru kot, kalau tak silap, ada 1 lagi kanser. 3 serentak, sakitnya tu luar biasa. Tetapi dalam keadaan dikepung, dalam keadaan dijajah begitu, dalam keadaan dirampas begitu, dalam keadaan sakit, mereka bebas, jiwa mereka makmur dengan iman, makmur dengan kekuatan takwa kepada Allah, sehingga boleh melaksanakan pertahanan diri mereka itu sampai peringkat Israel sampai sekarang tak boleh masuk Gaza. Tak boleh masuk Gaza. Sebab tu pemakmuran di Baitul Maqdis, nombor 1 yang dimaksudkan pemakmuran itu adalah jiwa orang beriman, pemikiran orang beriman, fizikal orang beriman. Mereka hidup dalam keadaan bagaimana kita lihat yang mereka mengatasi kita kata jiwa dan hati yang mati yang ada pada seluruh dunia. Sebab tu dia kata, kamu boleh penjara kami, kamu boleh kepung kami, kamu boleh buat macam-macam lah nak buat boleh, tapi kamu tak boleh jajah hati dan jiwa kami. Ini makmurnya hidup mereka. Kemudian pada masa yang sama, kebinasaan di Yathrib, di Madinah. Apa yang berlaku di Madinah bukan rumah-rumah runtuh habis, tak ada kena bom apa semua, binasa. Tapi yang dilihat kebinasaan ialah penduduk Madinah diserang dengan fikrah-fikrah, kefahaman-kefahaman yang luar biasa daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jiwa-jiwa mereka cintakan kehidupan dan kemewahan. Maknanya tidak semualah, tapi majoriti. Sebab tu kita tengok apa tandanya Madinah mencintai kehidupan dunia. Tengok sekitarnya keliling, macam-macam mall jenis ada. Kita pun pergi haji terpengaruh juga. Salah satu aktiviti mesti shopping. Tak shopping ni sama macam tak naik haji, macam tak ukuf, seperti itu. Kalau tak shopping sama macam tak ukuf, tak sah. Tak sah. Kerana mesti ada bawa balik lah. Kurang-kurangnya kopiah yang made in China pun tak apa, bawa balik. Saya ingat masa pergi sana orang nak shopping ni, tengok-tengok made in China, tengok made in China. Dah beli dah, tak apalah kita beli. Balik sini tengok kat Maidin lagi banyak. Kat Maidin lagi banyak. Tapi shopping tu dah menjadi darah daging. Sampai sembahyang pun sembahyang dekat hotel, tak turun dah bawah. Bawah dia nampak aje Masjid Haram, nampak je Kaabah kat bawah. Duduk kat hotel sembahyang. Allahu Akbar. Bawah panas, situ aircon. Tingkat 3, tingkat 4 di apa tak ingat apa nama dia punya tu tempat sembahyang. Saya pun pernah sembahyang kat situ. Itu sebenarnya asalnya rumah Abu Bakar, tempat tanah Abu Bakar As-Siddiq. Kerajaan ambil, kerajaan rampas. Akhirnya dia nak balik ni balik, dia jadikan masjid kat atas, Masjid Abu Bakar dia panggil. Tapi dia jadi shopping center. Shopping centernya banyak. Yang masjidnya 2 floor je, 1 floor je. Wallahu a'lam. Yang disebut kat sini, ini sedang berlaku. Jadi sebab itulah bila kita melaksanakan ibadah, apa pun ibadah, terutamanya korban, dalam hati kita nak sama-sama mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku hari ini, kita hendaklah menghadirkan dalam hati kita iaitu bahawa kita ni sebenarnya adalah hamba Allah, menyerah pada Allah, nak tunduk pada Allah, nak dapatkan redha Allah. Bila kita menghadirkan hati kita dengan niat, dengan perasaan, dengan pegangan yang begitu, barulah ibadah itu akan ada kekuatan. Barulah kita kata kita memakmurkan, barulah kita kata kita memaksimalkan ibadah tersebut. Jadi bagi mereka yang tidak berkorban, contohnya yang tidak ada sembelihan sebagainya, di sini alhamdulillah tak apa, kita buat apa yang kita mampu lah. Ada salah seorang kawan kita dia kata bila mai kita korban, tak, maaf saya tak boleh nak korban, kata tak mampu. Kenapa? Sebab bayar hutang banyak sangat.
kereta beli hutang, motor beli hutang, rumah beli hutang, nak kahwin pun hutang. Jadi banyak sangat hutang, saya tak boleh korban. Nampak? Banyak sangat hutang sampai tak boleh korban, melaksanakan ibadah korban udhiyah ini. Kenapa terikat dengan hutang? Itulah cara sistem hari ini mengikat kita dengan hutang. Kenapa kerja? Macam mana saya tak kerja, nanti macam mana nak bayar hutang? Dan kenapa tak boleh? Tak boleh, saya tak terpaksa. Jadi kita terikat dengan hutang. Walaupun kita kerja, duit kita habis kat hutang. Sedangkan dalam Islam tak galakkan hutang, kan? Tidak menggalakkan hutang. Sebab tu kita ke salah satu solusi kita untuk kita berhadapan dengan digital currency, kita mewujudkan bank kita sendiri. Malahlah bank negara nanti kan. Bank kita sendiri, maknanya kita mewujudkan sistem yang mana kita boleh bersama-sama tolong menolong antara satu sama lain untuk kita meneruskan survival. Contoh, kita nak kena buat bisnes. Apalah bisnes, tak kira lah. Nak buat bisnes tak ada duit. Kalau kita pergi, paling mudah pergi bank. Sekarang ni bank pun dah interest dah rendah dah. Setengah bank tak ada interest, setengah bank. Jadi kita kata oh baguslah, tapi kan kita lihat dia ada pula yang lain pula. Dia punya apa? Yang lain tu kita tak ada interest tapi ada service fee. Service fee dia pun ikut persen juga. 2%, 3% kadang-kadang service fee. Dia bukan dia tak panggil interest, dia tak panggil bunga, dia tak panggil riba, dia panggil service fee pula. Tak ada interest ni. Ini apa? Ini cuma pengurusan. Pengurusan macam mana? One off ke tak? Pengurusan ni setiap kali ada transaction ada pengurusan service fee. Dah dia jadi lain juga kan. Jadi salah satu solusi yang kita fikirkan, kita kena mewujudkan baitul mal kita sendiri. Bank awam. Bank awam ni bank bukan yang dimiliki oleh syarikat dan oleh global, tapi bank yang dimiliki oleh orang yang beriman, yang menjaga. Dan daripada bank tu kita menyusun kekuatan-kekuatan yang lain. Ini salah satu yang kita kata solusi digital currency. Jadi solusi ni dia dah dengar lah, dah tahu. Tak lama lagi dah akan pula keluar apa ni, satu akta baru pula tak boleh buat bank awam ni. Tak apa. Kita saja beritahu sebab kita tahu Allah lebih kuasa daripada dia. Kita kena buat juga. Salah satulah. Jadi maknanya korban dan ibadah semua, apa-apa ibadah korban ataupun apa-apa ibadah kita lakukan mesti dengan kehadiran hati. Mesti hati itu dihadirkan. Itulah dikatakan sebagai roh kepada amal. Dan apakah roh kepada amal dalam korban? Kita kata sembelihan contohnya tadi. Rohnya adalah kita menyerahkan seluruh hidup kita pada Allah. Seluruh hidup. Sebab tu saya sanggup berkorban. Sanggup saya mengeluarkan sebahagian daripada duit saya, harta saya untuk sembelih seekor lembu. Lembu pula bukan pilih lembu yang kurus kendengking lah. Lembu sadar yang terbaik yang terbaik, bukan yang biasa-biasa, yang terbaik. Jadi nak sebut kat sini, itu dia punya hakikat. Dan untuk roh yang hidup, roh yang berkembang dan ada barakah, mesti ada ikhlas. Ini maknanya hati itu dihadirkan. Sebab kita nak latih diri kita, bila sampai satu waktu nanti, apabila sampai kesusahan demi kesusahan, besok kita akan dapat kesusahan ni. Saya baca hadis, banyak beberapa hadis saya baca di akhir zaman, memang akan susah kita. Kita akan susah. Bila maksud susah, kena ada pengorbanan. Mesti ada pengorbanan. Apa pengorbanannya? Pelbagai. Ada yang terpaksa korbankan hartanya, korbankan kesihatannya, korbankan nyawanya, korbankan keluarganya, korbankan pekerjaannya, apa-apa bentuk pengorbanan dalam rangka nak dapatkan keridhaan Allah. Siapa yang tak sanggup berkorban, maka dia tidak boleh berjuang. Maksudnya perjuangan dia tidak sempurna. Dan pengorbanan itulah salah satu daripada asbab kemenangan yang Allah akan bagi kepada mukmin di akhir zaman. Maksudnya setakat berjuang, tetapi kita tidak sampai peringkat boleh nak berkorban, maka kita tak akan sampai kemenangan. Kita mungkin dapat pahala, insya-Allah, tapi nak menang perlu kepada sacrifice.
pengorbanan. Dan pengorbanan ini sampai maksima. Tuan-tuan puan mata Allah Ta'ala, kenapa kita berkorban? Kerana Allah SWT nak tengok keikhlasan kita. Allah nak tengok ketakwaan kita. Kita betul-betul buat kerana Allah. Hari ini kadang-kadang kita ada masalah, macam-macam masalah, kan? Dan masalah itu menghantui kita. Antara masalah peribadi kita, masalah keluarga kita, masalah keuangan kita. Ada juga masalah ukhuwah, sama-sama kita ada ukhuwah. Maka kita tengok segala masalah yang kita hadapi itu, kenapa Allah bagi masalah-masalah tersebut? Kerana Allah nak nilai sejauh mana kita sanggup mengorbankan nafsu kita, mengorbankan kehendak hati kita, mengorbankan kepentingan diri kita berbanding dengan keredaan Allah. Allah nak cek yang tu. Contoh, kan Allah uji kita dengan sakit contohnya. Allah nak cek, Allah bagi sakit, kita sanggup tak? Berkorban maknanya apa? Kita reda, kita sabar, kita rela kehilangan sesuatu yang kita sayang, sesuatu yang kita suka, sesuatu yang dekat dengan kita kerana Allah. Allah bagi sakit, Allah nak tengok kita sayang kat kesihatan kita lebih ke sayang kat Allah lebih. Ada orang Allah uji sakit sikit aja, dah tak semayang dah. Dah tak semayang. Dia tak apa, aku sakit, tak payah semayang. Contoh. Padahal semayang ni wajib, kan? Kalau tak boleh berdiri, duduk. Kalau tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, tak apa, isyarat aja, sampai mata je. Semayang kena mata je. Kalau tak boleh dah gerak, tak boleh gerak, mata semayang juga. Ada uduk, tak ada uduk, semayang. Kalau ada uduk, ambil uduk. Tak ada tayamum, tayamum pun tak boleh. Tak ada orang nak tayamumkan kita. Kita duduk dalam hospital seorang-seorang, seorang-seorang kita, kan? Kemudian tangan pun tak boleh nak bergerak, bangun pun tak boleh, boleh mata je. Tetap solat pada masa itu. Tetap solat. Sebab Allah perintah solat. Ini contoh, kan? Contoh. Sampai mata pun dah tutup, tak boleh, mata pun tak boleh dah. Tertutup mata, tak boleh bergerak dah. Tetap solat dengan hati. Tetap solat. Ini benteng kita yang akhir solat. Benteng akhir solat. Sampai Allah perintahkan solat walaupun dengan hati, tak boleh dah. Mata tak boleh dah nak buka dah, tak boleh tutup, tak boleh dah. Tangan semua dah lumpuh, habis. Yang ada hanyalah nyawa kita terbaring. Dengan hati kita boleh lagi merasa solat dengan hati. Bayangkan kita solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bayangkan. Sampai peringkat tu Allah perintah kita solat. Sebenarnya benteng hari ni sakit sikit pun tak solat. Maknanya apa? Maknanya kita ni sayang kepada dunia, diri kita sendiri, keluarga kita, sayang pada nafsu kita lebih daripada sayang pada Allah. Ini Allah uji kita. Jadi bila Allah bagi masalah, sebenarnya Allah suruh kita berkorban. Reda berkorban. Walaupun yang kita korbankan itu sebenarnya Allah punya. Kesihatannya Allah punya. Harta yang Allah bagi ke kita itu pun Allah punya. Dia boleh bagi, dia boleh ambil. Semua Allah punya. Tapi Allah nak tengok kita. Sanggup tak kita reda, sabar. Susah tadi, sakit tadi, nak tetap bersama dengan iman, bersama dengan Islam. Perjuangan iman, perjuangan Islam, sampailah habis kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan hamba Allah, bila kita mengucap sahaja dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka perjalanan kita nak menuju kepada Allah bermula dengan sabar. Kalau saya dah mengucap dua kalimah syahadah, saya dah mengaku Allah sebagai Tuhan dan mengaku Allah sebagai ilah, Islam yang dibuat Rasulullah SAW sebagai kehidupan kita tadi, maka perjalanan nak bergerak dengan syahadah tadi, permulaannya apa? As-sabru, sabar. Perjalanan tu sabar. Kenapa? Kerana kita akan berhadapan dengan ujian, kesusahan, kepayahan. Nak sembahyang kena sabar, nak sembahyang. Nak sembahyang kena sabar. Maka kita kena terus berjalan sehinggalah kita berjumpa dengan Allah. Maka permulaan perjalanan kalimah syahadah, ibadah,
dan sebagainya tadi dengan as-sabru, sabar. Sebab tu Allah perintah kita apa? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, sabar, kuatkan sabar, ikat diri kamu dengan kesabaran. Jadi ikat dengan kesabaran itulah korban. Kita berkorban pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya kita boleh istiqamah tadi, kita boleh istiqamah dengan amalan kita, barulah ma'unah Allah, karamah Allah akan datang. Jadi karamah ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Sama ada karamah yang zahir atau karamah yang batin, ataupun pertolongan ma'unah tadi, dia akan datang daripada amalan-amalan yang bersabar, ada sabar, yang istiqamah, yang ada istiqamah. Jadi macam mana nak dapat istiqamah? Warabitu, dengan kita mengikat kesabaran. Hari ni sembahyang kita okey, puasa okey, zikir okey, kan? Minggu depan dah lemah sikit, lembab sikit. Ustaz, kan, masa pergi program tamrin semangat, balik semangat, sekarang ni lemah dah, kan? Tak ada apa-apa kena pula ustaz, tak keluar selalu dah. Asyik travelling je ustaz dia lah, kan? Saya pergi travelling keluar kawasan lagi tu kan, lama tak ada kan. Nak buat tapi Allah tak izin sebab signal very weak. Itulah kelemahan kita kan. Jadi tak boleh nak buat. Ustaz lemahnya kan, rasa lemah. Sampai timbul pula bisikan-bisikan. Ini benda betul ni, ada yang beritahu lah. Apa bisikannya? Betul ke perjuangan kita ni? Dulu masa KJ cakap macam-macam, sombong. Sekarang KJ kata tak apa, boleh raya, boleh, tak apa. SOP pun okey, tak apa, longgar-longgar sikit. KJ pun dah joget-joget dah kata tak apa, kita ikut saja. Kita wah, musuh dah tak ada. Kita rasa dah tak ada, susah dah. Okey dah, tak perlu lagi SOP. Baru tadi keluar surat khabar dia kata siapa tak pakai mask boleh kena denda 342 kan, disebut tadi. Cadangan tak apalah, dia nak cadangkan. Pandai dia cakap cadangan. Dulu tak ada. Kita akan susahkan rakyat dululah. Sekarang tak ada, sekarang tak berani dah. Dia cakap nak susahkan rakyat, sekejap lagi rakyat tak undi dah dia. Pihak dia dekat lah. Dia tahu cerdik dia Harvard kan? Harvard ke Oxford, lebih kurang sama lah tu kan. Jadi kita bila dah kendur sikit daripada ketegangan tadi, dah okey, dah boleh dah. Tak boleh dah sembahyang rapat-rapat, tak apa kan. Saya pergi ke masjid mana kan, ni masjid PWTC sembahyang Jumaat baru boleh. Imam kata apa kan, istau sufufakum, luruskan saf kamu rapat-rapat. Wah, ini dekat PWTC kan. Jadi maknanya kita pun kita dah okey, baik dah, kita tak apa, tak payah menyesal aku dulu buat macam ni kan. Tak, kadang-kadang bisikan tu berlaku. Kenapa bisikan tu berlaku? Kerana rupa-rupanya kita masih diuji oleh Allah. Kita ingat kita dah okey dah, rupanya lagi teruk dia tengah buat kat kita ni. Lagi teruk, tuan-tuan dan sekalian. Jadi sebab tu kita lihat ini, Allah perintahkan kita istiqamah. Kena istiqamah, baca surat, baca zikir, baca Quran, baca, bangun malam buat. Jangan kita rasa relax sebab dah relax okey dah kot. Orang pun jauh kat Ukraine, kat Rusia. Orang jauh. Tak ada kat sini pun kan. Jadi sebenarnya kita makin lama makin susah. Sebab tu korban dia perlu kepada kehadiran hati. Sembahyang perlu kepada kehadiran hati. Seluruh ibadah kita menghadirkan hati, maknanya hati kita ni terikat dengan Allah. Penyerahan kita, rendah diri kita, dan kena sentiasa buat. Ketika senang ni lah kita kena meningkatkan amalan kita. Kerana lepas ni akan ada kesusahan. Dengannya macam akan ada pandemik sekali lagi. Dengannya akan ada endemik sekali lagi. Dengannya akan ada PKP sekali lagi lepas raya ni. Dengarnya lah, kita tak tahu, kita dengar dia. Jadi cuba bayangkan berlaku PKP sekali lagi.
PKP bersama dengan control in economy. Kontrol dalam ekonomi bersama dengan bencana alam. Kan, tiba-tiba banjir, tiba-tiba tengok baling banjir, tiba-tiba baling banjir teruk kan contohnya. Tiba-tiba ada taufan, tiba-tiba ada macam-macam. Sekarang aman lah, tak ada apa. Angin sikit pun tak ada, sikit-sikit je ada kan. Sepoi, okey lah, sedap kan. Saya kata okey lah ni. Tiba-tiba angin berderu-deru, taufan datang. Apabila kita leka dan lalai, kita tidak mengikat diri kita dengan kesabaran tadi, iaitu korban kerana Allah tadi, maka kita akan tewas. Sebab tu apakah salah satu tanda korban tadi? Ialah kita boleh istiqamah dengan amalan. Maka kita kena tahu sini tak cukup beramal. Amal mesti ada roh dan nyawa, iaitu menghadirkan hati dan ikhlas. Kemudian amal yang menghadirkan hati dan ikhlas mesti meningkat. Kita kena tengok amalan kita wajib kita tingkatkan. Kalau kita tak meningkatkan amalan kita, kita memang rugilah kita. Hari ini sama dengan semalam, rugi kita. Hari ini lebih teruk daripada semalam. Kalau berterusan, maka kematian lebih elok. Maknanya binasa kita. Maka macam mana cara kita ingin memahami untuk istiqamah tadi? Kita kena ada satu prinsip, satu pandangan, satu pemikiran, iaitu kita nak meletakkan aku kena berkorban. Aku kena berkorban pada jalan Allah. Bila kita ada prinsip nak berkorban ni, mari kita telah meletakkan diri kita ni paling tinggi dalam ibadah. Apa maksud korban? Bukan sekadar semayang bila kita suka, tinggalkan semayang bila kita tak suka. Tinggalkan semayang, tak suka semayang, kita tinggal. Tapi maksud korban, ketika senang kita solat, ketika susah kita solat. Maksud korban, ketika senang kita bangun malam, ketika iman kita kuat bangun malam. Ketika susah, masa tu pun kita bangun malam. Ini korban, aku korbankan nafsu aku, korbankan kelemahan aku. Ini korban. Warabitu, kamu ikat diri kamu dengan sabar. Dan bila kita boleh menjaga istiqamah tadi, insya-Allah baru pertolongan Allah akan datang, ma'unahnya, karamahnya ketika mana kita diuji dengan kesusahan pada masa akan datang. Kita bukan macam orang kata angat-angat tai ayam. Ketika kita kuat-kuat, kita buat macam-macam. Bila kita dah okey sikit, tinggalkan dah. Sahabat-sahabat kita tinggalkan. Dulu masa kita ditekan, dikejar oleh KKM, dikejar oleh kita kata ketua kita berpakat-pakat rapang ramai buat macam-macam. Sekarang dah bila dah mula kendur sikit, kita dah relax. Kawan-kawan pun kita dah biarkan. Sahabat-sahabat pun kita dah tinggalkan. Kita relax. Kita tidak warabitu tadi. Kita tidak mengikat diri kita untuk terus bersabar. Maka bila kita beristiqamah tadi, mengikat diri kita, maknanya kita kena berkorban. Ketika senang, ketika itu kita berkorban. Maka ketika itulah Allah akan bagi pertolongan kepada kita semasa ujian dan fitnah yang besar datang kepada kita. Sebab itu kekuatan kita, tuan-tuan dan puan, bukan beramal sahaja. Kekuatan kita ialah istiqamah dalam amal. Dan kita tidak akan mampu istiqamah dalam amal melainkan kita sentiasa meningkatkan amalan kita. Hanya amalan kita tertingkat, tingkat. Akhirnya lepas tu kan, kalau kita jatuh pun jatuh sikit, tapi kita dah meningkat dah. Betul, meningkat lagi. Jatuh sikit, meningkat lagi. Kalau kita tidak meningkat, kita jatuh terus, jatuh habis. Sebab ujian akan bertambah besar. Saya nak bacakan beberapa tulisan daripada Syekh Abdul Azam Al-Syahid, salah seorang ulama yang bukan saja ulama tetapi dia telah syahid fi sabilillah, yang boleh jadi contoh kita lah. Saya bawa kitab buku ni, saya nak bacakan supaya kita faham. Kita ada qudwah ataupun disebut masal a'la, contoh yang tinggi di zaman kita ni, di zaman kita. Ketika dia menulis tentang pengorbanan, maka dia telah memula dengan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 214.
Saya tengok macam mana cara dia tulis ni jiwa orang yang berjuang. Jiwa orang yang berjuang. Ni bukan orang yang hanya sekadar belajar, dapat jawab exam, dapat jadi ustaz. Kali itu belajar, boleh lulus exam dapat A, kan? Boleh buat thesis, viva, dapat PhD. Macam itu. Lepas tu terus mengajar dah. Dia bercakap dengan hati dia, kekuatan. Sebab dia tulis tu saya melihat inilah apa yang ada dalam hati dia. Bila disebut tentang pengorbanan, apa dia kata? Allah telah menurunkan ayat dalam surah Al-Baqarah. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 214. Apa yang digambarkan? Ini maksud pengorbanan. Malam ni kita nak tengok konsep ibadah korban kita, konsep pengorbanan kita dengan akhir zaman yang kita akan berhadapan dengannya. Bila sebut pasal pengorbanan dan dibacakan ayat ini, dikata apa? Apakah kamu mengira? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu kira kamu akan masuk syurga? Kita rasa malam ni kita akan masuk syurga ke? Kita dah semayang, dah puasa, dah baca Quran, dah sembelih, dah berpenat-penat. Alhamdulillah, daripada Kedah dia, daripada mana-mana ada datang dalam program kita. Alhamdulillah datang dengan, saya tengok potong daging tadi tu, yang kata sabar tu sebab apa? Pisau ni tumpul. Kalau pisau je tak tumpul, zup kan, jadi itu je. Tapi pisau begitu, macam gergaji je jadi maklumlah kita ni yang mungkin tak biasa kan. Jadi apakah kamu menyangka kamu dah susah payah, dah beramal, dah beribadah, buat macam-macam, kamu akan masuk syurga? Tadkhulul jannah walamma ya'tikum, padahal belum lagi datang kepada kamu itu ujian-ujian sebagaimana hal orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Ujian yang akan datang pada kita ni, ujian yang orang dah pernah hadapi sebelum ni. Mereka ditimpa oleh malapetaka, oleh bencana dan kesengsaraan, digoncang. Maknanya mereka berhadapan dengan kesusahan ni sampai digoncang. Hati kita ni bergoncang, bergegar hati kita. Kalau kita marah, contohnya marah sampai menggigil. Sampai menggigil, marah. Kalau takut, sampai menggigil takut. Sampai menggigil takut. Kalau sakit, sampai menggigil tahan sakit. Digoncang. Yang telah menimpa orang sebelum kamu, wazul zilu, sehinggalah mereka digoncang. Zulzilu ni gempa bumi lah. Zalzalah, gempa bumi kan. Sehingga kamu digoncang, hatta, sehingga yaqulur rasul, sehingga bercakap para rasul, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersama dengan rasul tadi, mata nasrullah, mata nasrullah, bila lagi nak datang pertolongan Allah? Sampai terkeluar dah bergoncang ni. Zulzilu ni bergoncang. Jadi bukan ujian setakat kita kena COVID, ujian setakat kita kena sakit, batuk, kena darah tinggi, setakat habis duit, setakat tak ada kerja, hilang kerja kita, muflis. Itu tak bergegar lagi, tak bergoncang lagi, kita boleh kerja lagi. Kalau sakit boleh pergi jumpa lagi, ada tabib lain lagi. Kan tak nak pergi yang di sana, kan hospital ke apa, dia ada tempat lain kita boleh pergi. Tak zulzilu, belum sampai zulzilu. Belum sampai digoncang. Belum sampai menggigil tahan marah, menggigil ketakutan, menggigil kesedihan, menggigil dalam keadaan perit, diancam. Tak sampai lagi. Maka kata Allah firman tadi, hatta, menggigil tu sampai rasul dan orang beriman ma'ah yang bersama dengan dia itu berkata, mata nasrullah, ya Allah, bilakah pertolongan kau nak datang ya Allah, bilakah pertolongan kau nak datang ya Allah. Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Tapi nak sebut sini, orang sebelum kita ni diuji sehingga
bergegar, menggeletar. Zulzilu, digoncang hati mereka, digoncang fizikal mereka. Inilah harga redha Allah. Inilah harga redha Allah. Inilah harga Islam, harga iman, harga at-taqwa. Ini harga dia. Jadi selagi kita tak sampai peringkat itu, apakah kamu sangka kamu dah beli dah iman, dah ambil dah iman, dah dapat ke Islam tadi? Dah dapat ke apa yang Allah redha tadi? Kerana orang sebelum kamu sampai peringkat digegar. Ini nak gambarkan orang yang berjuang dia rasa macam gitu. Jadi kita ni hari ni kan, mungkin kita diuji, macam-macam ujian kita kena kan. Kadang-kadang ujiannya dalam bentuk keluarga, kadang-kadang ujiannya dalam bentuk harta, kadang-kadang ujiannya dalam bentuk kita bekerja kan, macam-macam ujian kita kan. Jadi sampai bergoyang, sampai bergegar lah, sampai kita tak boleh nak tahan, bergegar, menggeletar, tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Sebab itulah al-udhiyah itu, korban itu merupakan kemuncak kepada perjuangan tadi. Sebab sampai menggeletar, sampai bergegar, digoncang, menahan sakit, menahan ancaman. Sampai begitu, maka disitulah korban tadi. Maka dakwah dan perjuangan tidak akan mencapai kemenangan jika tidak diiringi oleh pengorbanan. Jadi kalau kita nak menang, mesti ada pengorbanan. Ini yang susah nak faham ni. Kita ingat menang bila kita boleh jadi mufti, bila kita boleh jadi menteri, boleh mendapat majoriti jadi Perdana Menteri, dah menang. Kan? Belum. Menang bila kita boleh berkorban untuk membangkitkan Islam. Berkorban. Bukan mempertahankan gaji kita, pangkat kita. Bukan mempertahankan allowance kita. Itu bukan berkorban. Berkorban bila kita boleh benar-benar meninggalkan perkara yang kita suka dan sayang kerana Allah tadi. Maka dakwah dan perjuangannya tidak akan mencapai kemenangan jika tidak diiringi oleh pengorbanan. Baik dakwah ardhiyah daripada manusia atau dakwah samawiyah daripada Allah. Maka bila kita tengok daging yang kita potong tadi, sebelumnya berdarah, sebelumnya binatang yang hidup kan, kita tengok darah, tubuh, tulang belulang, nyawa kan, yang kita lihat tadi. Dan kita lihat bagi pihak kita pula, bagi manusia ni, manusia beriman, syuhada itu semua adalah api yang akan menyalakan kekuatan dan membawa kepada kemenangan. Jadi apa yang kita korbankan perjalanan Allah itu, masa kita, wang ringgit kita, kesihatan kita sampai sakit-sakit kan. Ada sahabat-sahabat kita sampai pensan datang juga kat sini kan, pensan dah terbaring dekat dalam bilik air kan, sakit tak sihat datang juga kan. Kita korbankan masa kita. Ada orang sibuk sungguh tapi buat juga, datang juga. Kita korbankan perkara-perkara tadi. Maka pengorbanan itulah yang merupakan api, merupakan kekuatan untuk mendapatkan kemenangan. Lagi banyak kita berkorban kerana Allah ikhlas tadi, maka lebih banyaklah, lebih kuatlah kemenangan yang akan Allah berikan kepada kita. Maka ditanya kat sini, apakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Padahal kamu belum merasakan seperti mana yang pernah dirasakan oleh orang sebelum kamu. Kemudian Allah Rabbul Jalil mengisyaratkan persoalan penting ini kepada sekalian orang yang dimuliakan. Jadi Allah tak bagi pada semua orang. Bab korban ni Allah tak bagi pada semua orang. Hanya orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu yastafi minal malaikah rusulan wa minan nas. Allah memilih utusan-utusannya.
dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Maka disebut sini Allah sebut apa? Al-Ba'sa. Apa maksud Al-Ba'sa ni? Peperangan. Peperangan. Kan? Ad-Darra. Apa maksudnya? Syadidat wal faqru. Kesempitan dan kemiskinan. Syadid. Jadi maksudnya susah ni sampai kita tersepit. Tersepit. Miskin. Dan kemudian apabila kita telah diuji dengan peperangan, diuji dengan kesempitan dan kemiskinan, baru berkaitan sampailah peringkat wazul zilu, digoncang. Digoncang. Contoh apa malam ni nak sebut no? Malam ni kita tenang lagi ni. Kita akan diuji dengan al-harbu, peperangan, dan kita akan diuji dengan disebut dekat sini adalah ad-darra. Ad-darra ini ialah kesempitan. Tak kira sempit duit ke, sempit kesihatan ke, kesempitan. Maka selepas itu Allah akan uji. Kalau kita Allah nak muliakan kita, Allah akan uji dengan wazul zilu, sampai peringkat bergoncang, sampai peringkat bergetar, gementar ke kan, menggigil, sampai peringkat menggigil, tahan sakit, menggigil, tahan marah, menggigil, tahan sabar, diancam, takut, menggigil, ketakutan. Maka dia kata, cubalah perhatikan manusia ketika mereka digoncang, gementar seluruh tubuhnya, seakan-akan dilanda gempa bumi, sehingga tidak mampu menguasai diri dan jatuh. Kalau goncang, macam kita kena gempa bumi, bergegar sampai jatuh. Maknanya, dan bagi mereka yang beriman, yang bersabar tadi, maka mereka lah manusia yang akan berkorban apa yang tidak sampaikan kepada Allah. Maka ketika itulah pertolongan Allah akan datang. Subhanallah tuan-tuan. Jadi rupanya korban yang kita nak buat ni satu yang memang akan menguji iman kita. Dia akan uji iman kita, dia akan uji pemikiran kita. Maka kita kena bersedia. Kita kena bersedia. Kita kena bersedia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada tetamu kat sini, ada soalan apa-apa tambahan? Selalu saya dekat seorang-seorang, tak ada orang-orang, jadi syok sendirilah cakap seorang-seorang. Ada apa-apa tambahan soalan? Kita ada abang-abang daripada pelbagai tempat ni, Selangor pun ada, dari apa ni, Negeri Sembilan pun ada, dari Melaka pun ada, dari Johor pun ada, dari Kuala Lumpur pun ada. Apa-apa setakat ni lah. Apa rasa bila sebut korban? Apa yang kita boleh nampak setelah kita dengar apa yang disebut oleh Syekh Abdul Azam, Syekh Abdul Azam? Dia merupakan orang yang telah syahid fi sabilillah ketika melawan dengan Rusia di Afghanistan. Dia kata selagi kita tidak digegar, tidak bergegar, tidak gementar, maka selagi itulah kita belum sampai lagi. Al-Zulzilu tadi belum sampai lagi. Macam mana orang dulu sebelum kita sampai menggeletar, sampai tanya kat Nabi, ya Rasul, ya Rasulullah, mata Nasrullah, mata Nasrullah, bila nak datang pertolongan Allah ni? Kita hari ni dah. Jadi ini perkara yang kita nak kena rasakan. Maka sebab itulah Al-Quran bukanlah sekadar bercakap tentang hiburan-hiburan, tentang sebagainya, tetapi Al-Quran merupakan sesuatu yang memberikan petunjuk kepada kita. Maka bila disebut mata Nasrullah, bila sampai pertolongan Allah, maka orang yang paling sabar, siapa yang paling sabar? Siapa yang paling tawaduk, rendah diri ke Allah? Siapa yang paling khusyuk, yang fokus? Siapa yang diberikan kepercayaan kepada Allah? Aminullah. Dan mereka ini akan sentiasa, mereka adalah orang yang sentiasa dimantapkan oleh Al-Quran siang dan malam. Jadi macam mana kita nak capai kepada
Korban yang maksimal ni, Zulzilu ni, macam mana nak berhadapan dengan gementar, ketakutan, Zulzilu digoncang tadi, macam mana kita kena hidup bersama Al-Quran siang dan malam. Kita kena mulakan dengan baca Quran. Jadi bila sebut udhiyah, kalau kita kata bukan korban, bukan dengan mula dengan cari kambing mana nak beli, beli kambing kat mana, siapa tukang sembelih, di mana murah, beli Thailand murah ke, beli kat sini murah, beli Thailand murah, kemudian gemuk-gemuk, beli sini mahal sikit, kemudian kurus-kurus, contohnya cari yang elok sikit, contohnya. Jadi korban bukan mula dengan pemilihan binatang mana nak sembelih. Korban bermula dengan kita mendekatkan diri kita dengan Quran. Sebab tu Al-Quran ni kita nampak macam tak ada apa-apa, tapi rupa-rupanya itulah dia kekuatan kita. Ketika kita menggigil tu, ketika itu Quran lah kekuatan kita. Masa itulah kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca surah ayat kursi, baca Quran. Quran ni kekuatan. Masa tu kita menghayati Quran tadi. Tapi hari ini kita jauh daripada Quran. Kita tidak mendekati Quran, tidak menghayati Quran. Macam mana kita nak berhadapan dengan ujian di akhir zaman? Susah nak dapat. Susah kita nak dapat. Kita kena ada baca. Jadi malam ni kita kena buat perancangan. Tanda aku sanggup mengorbankan hidup aku kerana Allah, aku akan peruntukkan masa hidup bersama Quran. Kena ada tuan-tuan. Kalau tak nanti bila Allah goncang kita, tak ada apa kita nak pegang. Apa kita nak pegang? Kita pegang firman Allah, kita pegang janji Allah, kita pegang asma' nama Allah. Itu yang kita nak pegang. Semua dalam Quran. Semua dalam Quran. Lepas tu kita nak kena baca Quran, teliti Quran, tadabbur. Kemudian kalau boleh kita dokong dia dengan kita menyampaikan pada orang lain. Semalam kan? Semalam kan? Saya baca Quran kan, surah apa ni, Al-Ikhlas. Saya tak hafal sebelum ni, saya baru baca, saya dah hafal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya baca Qul huwallahu ahad, rupanya Allah perintah kita cakap yakin bahawa Allah tu Al-Ahad, Allah tu Esa. Oh, sebelumnya aku tak ingat biasa-biasa, tapi rupanya Allah suruh sebut Ahadun, Allah suruh sebut. Kan? Dan Ahadun ini adalah antara zikir Ahlul Badar. Orang yang pegang Badar antaranya Ahadun, tu zikir tu. Kan? Yang dibaca oleh Bilal, Rasul perintah sahabat-sahabat baca juga. Zikir. Yang disebut kat sini kan. Kalau tidak kita jumpa kawan pertama, Assalamualaikum, apa khabar? Saya sahabatku, sahabat dunia akhirat. Semalam Liverpool menang kalah. Itu nombor satu cakap. Kan? Liverpool menang kalah. Kan? Kalau kita minat bola, kan? Kalau kita nak masak, masak apa semalam? Jadi tak? Dia kata masak laksa Johor. Jadi tak? Masak yang kita cakap dulu. Faham? Ini tak ada kena-mena dengan siapa-siapa. Tak maaf. Kalau ada orang masak laksa Johor semalam kemarin, tak maaf. Memang ada pun. Jumpa mula-mula cakap pasal bola. Jumpa mula-mula cakap pasal hobi kita. Semalam kan aku masuk hutan, jumpa ayam ni pelik cakap pasal pelik-pelik ni. Paranormal paranormal ke paranormal? Paranormal. Cakap pasal hantu. Cakap pasal kerja. Lupa nak cakap pasal Quran. Jauhnya kita daripada Quran. Jadi sebab apa? Sebab kita belum lagi mengorbankan diri kita untuk mendekati dengan Quran. Ini kita nak kena rasa. Kita cakap anak-anak kita pasal apa? Macam mana exam? Periksa macam mana? Okey. Kita tanya tak dengan dia? Minggu ni dah hafal berapa banyak ayat Quran? Dah hafal anak-anak lah kan? Kita nak hafal susah anak-anak kita. Ayat mana yang paling menyentuh hati dalam minggu ni? Usrah
keluarga kita kan, ataupun halakah keluarga ke, ataupun perjumpaan keluarga ke kan. Okey, hari ini anak-anak sekalian kan, Umi nak tanya kan, dalam banyak-banyak ayat Quran mana yang paling menyentuh hati? Anak-anak pun tengok, Umi ni apa? Kan, mana sempat main game je. Game nombor satu. Jauhnya kita. Jadi bila game menjadi kita punya fokus, movie jadi fokus kita, kerja jadi fokus kita, hobi jadi kerja fokus kita. Bila Allah zulzilu kita, Allah goncang kita, adakah game kita tu akan jadi yang memegang kita, menguatkan kita? Yang kita suka sekarang ni, itukah yang akan perkuatkan kita? Tak ada. Yang kuatkan kita Al-Quran yang kita baca tu, Al-Quran yang kita hayati. Itu korban. Wazulzilu. Jadi kata dia, Allah SWT menjadikan Quran ni sebagai satu kekuatan bagi mereka yang mahu sampai ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Sebab tu kita kena tengok balik. Hidup kita kena tengok balik. Tadi saya sembelih seekor kambing. Tak sempat, lain-lain semua orang yang sembelih. Jadi sahabat-sahabat kita, alhamdulillah, bagi pulang saya sembelih seekor kambing dia. Masa sembelih tadi apa jadi? Cerita sikit lah pengalaman sembelih tu. Nombor satu, bila sembelih tu dah duduk, dah pegang kaki apa semua kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bacakan takbir Allah kepada Allah tadi. Allahu Akbar. Kan, kambing tu nampak tenang sikit. Kita pun mula sembelih. Bila sembelih tu tarik kan, turun balik, tarik lagi. Bila tarik tu okey. Bila turun pisaunya panjang. Pisau bomang kita panjang sikit. Saya kena tanah, tersekat kan. Jadi tarik sikit-sikit lah. Tarik tak boleh bawa, tak dah habis lah. Sebab dia pendek ya, dekat sangat. Darah memancut. Darah memancut. Kena kat cermin mata, kena kat tangan, kena kat baju sikit. Tadi pakai baju hitam, alhamdulillah tak nampak lah sangat kan. Bukan baju ni lah, baju tadi ya. Darah memancut. Kambing tu tenang, relax. Relax kambing tu. Tak ada lah gitu-gitu kan. Mula-mula kontak sikit tu relax, habis. Tengok kan, darah keluar, mancut. Ini proses proses sakaratul maut. Proses sakaratul maut. Masuk darah keluar, sakit je tak? Sakit tak? Sakit. Kita tak kata sakit, kita tengok. Tapi nampak kesakitan pada dia. Nampak. Kerana kaki dia tenang-tenang sikit kan. Kaki dia tenang-tenang sikit. Badan dia menggetar, menggigil. Jadi tuan-tuan kata Allah kan, ketika nyawa berpindah daripada jasad kita, roh ditarik oleh malaikat, maka kesakitannya luar biasa. Sakit sangat. Sampai habis. Darah memancut keluar. Begitulah kalau kita diuji nanti, sampai peringkat kita menggigil. Menggigil sampai kita berhadapan dengan sakaratul maut. Pada masa tu, kalau kita masih lagi bersama dengan game, movie, bersama dengan benda-benda duniawi ni, masa tu kita kosong, tak ada apa-apa. Sebab apa maksud sakaratul maut? Sakaratul maut ni salah satu maksud yang didefinisikan oleh para alim ulama kita ialah sakit mati yang akan mengeluarkan, melahirkan benda yang biasa kita buat. Contohnya, kalau kita selalu main game, ketika sakaratul maut, game tu akan keluar. Sakit sakaratul maut ni mengingatkan kita apa yang kita biasa buat. Bukan mengingatkan teori yang kita belajar pendidikan agama Islam, SPM, bukan, tak keluar tu. Apa yang kita biasa buat, sakit je tu, gigilnya, gementarnya, takutnya, sakit tadi, kita hanya ingat apa yang biasa kita buat, apa yang jadi fokus kita. Maka kalau fokus kita Quran, masa tu Quran lah. Kalau fokus kita zikrullah, zikrullah lah. Kalau fokus kita game, main,
Kerja kita tengok sungguh. Contohnya apa saja, maka itulah yang akan keluar ketika sakaratul maut. Sakit sangat sampai kita tak boleh fikir dah. Yang kita hanya fikir apa yang kita biasa buat saja. Sebab tu ada orang ketika mati, dia akan cerita kan. Saya pernah berjumpa dengan seorang ni, seorang YB. Apa dia cerita? Ketika nak meninggal dunia tu, ustaz tu ajar dia kalimah syahadah. Kan? Kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ustaz tu ajar macam itu. Dia sebut apa? Bila nak meeting dia sebut. Kenapa? Rupanya hidupnya penuh dengan meeting mesyuarat. Pergi sana, pergi sini, meeting mesyuarat. Dia bila nak meeting keluar daripada lidah dia, ustaz dah cakap, ucaplah kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah. Bila nak meeting keluar dari mulut dia. Seorang YB yang berhormat, jangan tanya saya siapa. Dah biasa sangat meeting, hidup dia fikir meeting lah. Jadi sakaratul maut ni ialah satu ujian yang Allah bagi kepada kita ketika kita dalam keadaan digoncang. Nyawa nak kena cabut ni, digoncang. Ketika itu yang kita ingat hanyalah yang apa kita selalu buat. Kalau kita selalu lalailah kita. Kalau selalu tengok movie lah yang kita ingat. Mak Kilau sampai 61 juta. Rupanya kaya orang Melayu ni. Saya tak rasa orang India dengan Cina tengok cerita Mak Kilau. Ada agaknya? Adalah. Ada kan? Adalah seorang dua kot agaknya, 2-3. Tapi majoriti Melayu lah. 61 juta tu. Tengok Mak Kilau. Saya tak kata salah. Tapi kalau lah 61 juta tu kita pakat-pakat buat bank rakyat. Bukan bank rakyat sekarang ni. Bank umat. Agaknya dah ramai jutawan kita lahirkan. Pasal apa dia tak ada ni Selalu kita pusing aja dia dah off ya. Hari ni dia nak suruh kita korban sikit lah. Bayangkan 61 juta Mak Kilau. Kalau seorang 1 juta, 61 jutawan kita ada kat sini. Contohlah kan. Contohlah. Ini jutawan seorang je, 2 orang je yang buat filem tak dapat jutawan. Mak Kilau tak kaya-kaya juga. Keluarga Mak Kilau tak kaya juga kan, contoh kan. Jangan marah lah orang buat filem. Yang sebut kat sini, kita kena tengok bagaimana kekuatan kita hari ini. Sakaratul maut adalah ujian yang menggoncang kita. Maka untuk itu, saya nak simpulkan sedikit kat sini tuan-tuan dan puan. Untuk boleh kita melaksanakan korban ini, kita lihat kepada beberapa perkara yang perlu ada pada kita. Yang pertama, kan, kita perlu berada dalam keadaan sentiasa menghidupkan hati kita dan membina hati kita ini untuk sentiasa hadir bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ni perlu ikhlas dan sentiasa serah diri, rendah diri, tawaduk. Ini nombor 1. Jadi amalan hati ni kita kena tingkatkan. Jadi setiap solat nak tengok yang ni. Ketika baca Quran nak tengok yang ni. Ketika pergi kerja, hati kita dengan Allah tak putus. Nombor 1. Kita mengutamakan kehadiran hati di dalam amalan kita. Amalan yang formal dan informal. Amalan yang khusus dan tak khusus. Nombor 1. Tengok balik. Maknanya kita nak rasa agungkan Allah, sayang kat Allah. Itu nombor 1. Kita kena ada tu. Kita tengok macam ni kan, kipas, suasana. Kita jangan tengok kosong. Kita nak rasa perbuatan Allah. Kat situ ada kuasa Allah, iradah Allah, kudrah, iradah, ilmu Allah. Kita nak kena sentiasa mengenal Allah. Itu nombor 1. Mesti ada tu. Ini akan membawa kita kepada kekuatan. Mengenal Allah. Jadi ibadah mesti bersama kenal Allah.
ibadah mesti bersama ma'rifatullah. Itu nombor satu. Kita nak cerita pasal kita nak bina kekuatan boleh berkorban, boleh istiqamah. Sebab tu kita nak istiqamah ni kan, nombor satu ialah kita mesti rasa Allah ni hebat, besar. Maka apa perasaan kita? Perasaan kita rasa kita ni hamba, tak kuat. Kita hamba tak kuat, kita perlu pertolongan Allah. So nak sembelih, kita minta ke Allah dulu. Nak pergi kerja, ya Allah aku nak pergi kerja ni, ya Allah tolonglah aku, mudahkan aku. Semua kita minta ke Allah. Kita nak rasa diri kita hamba, nombor satu. Ini untuk dapatkan pertolongan Allah ni. Korban maksima, karamah, dapatkan ma'unah dan karamah daripada Allah. Nombor satu, kita kenalkan diri dengan Allah sehingga timbul perasaan hamba. Aku ni perlukan pertolongan Allah. Aku ni hina, aku ni dhaif, aku ni terbatas, aku tak kuat, aku fakir. Timbulkan perasaan, 3 perasaan timbul. Maknanya kita tidak akan mengenal Allah kalau kita cakap tahu Allah Maha Besar, Allah Maha Hebat, tapi kita tak rasa kita perlukan Allah. Tak sampai lagi. Makrifat tu tak sampai lagi. Dia sampai bila kita rasa aku perlukan Allah, aku hamba Allah. Itu baru sampai. Ini nombor satu. Ni saya sebut ni nak dapat maksimum, boleh korban, boleh sampai kat pengorbanan yang maksimal dan boleh istiqamah dalam amalan kita. Nombor satu. Ini kita kena buat. Maknanya nak tengok sifat Allah, perbuatan Allah, dan kita nak rasa kita hamba. Kita ni hamba. Rasa rendah diri ke Allah, rasa kita kurang, kita lemah, dhaif. Maka kita tak mudah kutuk orang, tak mudah kacau orang, takut nak buat benda yang Allah larang. Kita buat benda yang Allah suruh. Itu nombor satu. Nombor dua, untuk capai kemuncak korban dan juga boleh istiqamah. Istiqamah namanya sampai pada kemuncak pengorbanan pada Allah tadi. Nombor dua, hendaklah kita melihat apakah perkara yang menghalang kita untuk dekat dengan Allah. Kita dah besarkan Allah dan rasa diri kita hamba, tapi nak jalan ni, nak pergi kepada Allah ni, ada benda yang menghalang. Apa yang menghalang? Dosa kita. Nombor dua, bertaubat. Nombor dua, bertaubat. Yang pertama, tunduk, menyerah, rasa hina, rasa hamba. Nombor dua, bertaubat. Jadi sebelum kita bergerak, kita bertaubat. Sebelum sembahyang, Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, janganlah jadikan dosa aku menyebabkan aku tak khusyuk. Nak sedekah, sebelum sedekah tu, Astaghfirullahalazim. Ya Allah, janganlah jadikan jahatnya aku ni sampai aku tak boleh ikhlas dalam sedekah. Minta ke Allah. Nombor dua, bertaubat. Maknanya kita kena sensitif dengan kelemahan kita. Nombor dua, bertaubat, menyesal. Jangan kita solat sebelum kita bertaubat. Sebab tu mengambil wuduk ni ialah taubat yang maknawi. Taubat, wuduk taubat. Kita bersihkan wajah kita semua tu sebenarnya taubat. Taubat sebenarnya. Jadi kita bertaubat. Jangan kita solat sebelum bertaubat. Jangan kita baca Quran sebelum bertaubat. Nak puasa, niat puasa, minta ke Allah, ya Allah, sesungguhnya aku banyak dosa, ya Allah. Kau janganlah jadikan puasa aku ni rosakkannya dosa aku, ya Allah. Minta ke Allah. Bertaubat kepada Allah. Ini nombor dua. Jadi bila kita buat ni, maka Allah SWT akan buka cahaya pada kita, kekuatan untuk terus beramal, terus. Allahumma salli alaihi wasallam. Nombor tiga, kan? Kadang-kadang bila kita beramal, kita mula malas. Malas. Kita mula malas. Kita mula rasa apa? Rasa macam dah banyak lah amal aku ni, dah banyak. Rasa macam dah okey lah aku ni. Maka nombor tiga, kita sentiasa meletakkan diri kita masuk ke dalam satu alam. Alam apa ni? Bukan alam barzah. Masuk alam orang yang punya cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi, hajat yang tinggi. Jangan duduk dalam alam cukuplah, okeylah, tak apa. Apa yang tinggi ni, kita nak rasa bahawa redha Allah tu tinggi. Aku kena buat lebih baik daripada apa yang aku dah buat sekarang. Aku semayang macam ni kan, Allahu Akbar, semayang main-main je. Tapi Allah ni
maha tinggi, takkanlah kita nak sembahyang dalam keadaan macam itu. Kita membaiki sembahyang kita, baiki lagi. Kita hidup di satu alam, iaitu kita nak mencapai satu cita-cita, satu harapan, satu matlamat yang tinggi. Kita bukan nak capai yang rendah. Yang tiga ni kita hidup dalam keadaan himmah aliyah, keinginan yang tinggi, yang kuat. Jadi macam mana caranya? Kita kena tengok siapa yang soleh-soleh, yang baik-baik, kita contohi dia. Depan kita ni ada tak orang yang baik-baik ni, kita boleh jadi contoh. Ataupun kita bersama sahabat-sahabat yang baik-baik yang boleh jadi contoh kita tiru dia. Kita cuba baiki dia, kita tengok kekuatan dia, contohi dia. Kemudian kita tengok pula sahabat-sahabat yang datang ni, tuan-tuan guru kita, ataupun sampai ke Rasulullah yang paling tinggi sekali. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tinggi sekali. Maknanya yang ketiga ni, macam mana nak istiqamah, kita kena tiru, kena cuba dapatkan contoh yang baik untuk kita contohi dalam amalan kita. Tengok kita sembahyang, aku sembahyang ni kan, sekejap aja. Orang lain sembahyang lama, aku dah sekejap siapa orang sembahyang khusyuk, aku tak khusyuk. Kita pun cuba contohi dia. Kita hidup di satu alam yang himmah yang tinggi, keinginan yang tinggi. Kita panggil iradah qawiyah, kehendak yang kuat. Nombor 3, mesti ada kehendak yang kuat. Jadi jangan hidup bersama orang yang malas. Kalau orang tu malas, keluar daripada orang tu, cek tempat orang yang rajin contohnya. Nombor 3 ni mesti ada himmah aliyah. Baru boleh istiqamah, baru boleh sampai ke muncak kepada pengorbanan tadi. Ini benda yang kita kata motivasi. Orang kata motivasi. Inilah dia. Tapi kita nak kena rasa Allah, syurga lebih tinggi daripada semayang. Kita semayang, Allah aku hajarkan syurga Allah. Alah, semayang aku ni lekeh. Kita membaiki amalan kita lagi. Nak dapatkan syurga lebih baik daripada rumah syurga. Jadi rumah ni tak ada apa-apa, syurga lebih hebat. Redha Allah lebih hebat. Jadi kita tingkatkan kita punya kekuatan matlamat kita tu. Nak cita-cita mesti ke arah situ. Tak boleh main-main. Ada masalah, apa masalah nak aku dengan sahabat aku? Apa dia ada persisian faham? Persisian faham apa? Tentang reban contohnya. Ini tak ada kaitan dengan yang hidup atau yang mati Seorang nak tanam pokok, seorang nak ternak ayam. Contoh tiba-tiba dia faham, tinggal tanah tu biar je. Tak buat apa-apa. Reban pun tak buat, ayam tanam pun tak tanam. Kenapa? Dia faham, tanah terbiar gitu. Kita rasa kita tak sama dengan sahabat kita, persisian faham. Itu rendah, lebih tinggi apa yang kita nak capai daripada reban dan peternakan tadi ataupun pertanian tadi. Ini kalau bagian pertanian lah. Setengah-setengah pula bagian lain pula. Allah akan uji kita dengan sahabat-sahabat kita. Jadi perselisihan sama kita ni, perselisihan tu rendah banding dengan matlamat yang kita nak capai. Perselisihan tu rendah banding dengan objektif yang tinggi. Kita buat apa? Saya tanya tuan-tuan, kita buat apa? Fahmi nak apa Fahmi? Ladang rakyat. Ladang rakyat lebih rendah lagi. Apa lebih tinggi daripada rakyat? Kita nak tegakkan Islam. Betul? Kita nak tegakkan Islam. Tegakkan Islam tu lebih tinggi daripada ladang. Tak buat projek ladang pun tak apa. Jangan sebab projek ladang kita tak tegakkan Islam. Jangan sebab projek sikit-sikit, masalah sikit-sikit, kita tinggalkan yang lebih besar, kerja yang lebih besar. Ini orang yang ada himmah aliyah. Daya kehendak yang tinggi. Ada masalah tu kecil sebab matlamat lebih besar daripada masalah. Matlamat lebih besar daripada masalah. Masalah ni hanya satu masalah saja, habislah. Ukhuwah dengan projek, mana lebih besar? Ukhuwah lebih besar daripada projek. Jangan sebab projek kita bergaduh terus tak ada ukhuwah. Salah dah tu. Maknanya tidak ada himmah aliyah. Yang ketiga ni tak ada. Sebab tu tak boleh istiqamah. Dahlah kita tunggu terputus. Habis. Kenapa? Kita nampak masalah lebih besar daripada apa yang kita nak capai. Yang kita nak capai ni apa? Redha Allah. Wa ridwanu minallahi akbar. Zalika huwal fawzul azim. Redha Allah paling tinggi, paling besar. Tak ada lagi tinggi lagi. Kejayaan lebih besar.
Jadi kerana kita bersisih faham dengan sahabat kita pun mengundur diri. Tinggalkan kerja yang lebih besar. Sedangkan persisihan tu satu topik aja. Bab apa? Bab ayam contohnya. Bab pertanian contohnya. Bab projek. Bab jawatan. Saya ni ada jawatan. Awak ni nak buat projek, sepatutnya awak kena cakap dengan saya. Itu kan. Kita ni ada sekian contoh. Ada masalah tak? Banyak masalah. Tapi masalah tu kecil berbanding dengan yang kita nak capai. Apa nak capai ni? Redha Allah, Jannatul Firdaus. Dekat dunia ni, tegakkan Islam. Lebih besar lagi daripada projek kita. Hanya kerana projek kita berpecah, maka himmah kita rendah. Himmah kita rendah. Tak boleh istiqamah. Tak boleh korban yang maksimum. Tak boleh. Kerana himmah kita nampak kerja tu lebih besar daripada ukhuwah. Ukhuwah lebih besar. Kasih sayang tu lebih besar. Allah tak nilai kerja kita kalau kita tinggalkan perkara yang aulawiyat, yang utama. Ini nombor 3 ni penting kita kena faham. Baru kita boleh istiqamah, baru kita boleh berkorban. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih besar yang aku nak capai. Yang ini Allah izin, ada masalah, memang ada masalah. Kenapa ada masalah? Kerana Allah nak uji kita. Kita ni ikhlas tak? Kita ni sayang tak sahabat kita? Ke kita hanya di lidah sahaja? Ke kerana ada apa-apa kepentingan? Atau memang kita sayang tak sahabat kita? Kalau kita sayang kat sahabat kita, insya-Allah nanti itu. Jadi nak sebut kat sini bagaimana himmah yang rendah tidak akan dapat memampukan kita istiqamah dalam amal. Himmah kena tinggi. Macam mana jadi himmah tinggi? Kita duduk di alam cita-cita yang tinggi. Di alam kan, kita kata matlamat yang jelas, yang tinggi yang nak capai. Apa kita nak capai? Kita bukan setakat nak buat kemah, nak buat korban. Ini semua proses nak bina kekuatan kita. Kerana kemah tak turun kan, aku dah belanja kemah, kau suruh aku kemas lagi, kau suruh aku hantar lagi, kau lah buat kan. Gaduh terus tak kawan dah lepas tu. Padahal pasal pasang kemah, turun kemah je. Kita bukan matlamat kita pasang kemah, turun kemah. Matlamat kita bukan buat projek A, B, C. Matlamat kita nak tegakkan Islam. Matlamat kita dapat redha Allah. Matlamat kita nak dapatkan syurga Allah. Lebih tinggi daripada kemah, daripada projek, daripada apa saja masalah yang kita hadapi yang bersama-sama. Ini himmah aliyah. Himmah aliyah ni. Himmah yang tinggi, yang hanya diberikan oleh Allah kepada mereka yang ada kemuliaan. Allah bagi satu-satu ni kemuliaan. Sebab tu dia boleh berkorban. Dia rasa pandangannya itu dilekehkan orang. Dia rasa dia bagi pandangan orang tak terima, tapi dia berkorban. Tak apalah, aku nak jaga ukhuwah. Aku tahan sabar. Semua orang cakap A, aku seorang cakap B. Kita kata tak apalah, aku korban. Korban perasaan dia, korban ego dia, korban pandangan dia. Maka itulah orang yang sanggup, yang himmahnya tinggi, himmah aliyah. Tak sampai kita. Sebab tu tuan-tuan, lepas ni kita akan diuji ni. Allah akan uji kita. Ukhuwah kita akan diuji. Tapi kita kena letakkan iman ukhuwah lebih tinggi. Suami isteri bergaduh. Cuba tanya, bergaduh sebab apa? Gaduh sebab tak masak sambal. Tak sambal belacan, tak sedap, tak tahu apa namanya, tempoyak. Gaduh sebab kerja tak kerja. Gaduh sebab apa pun masalah. Cuba kita letakkan masalah itu dengan matlamat itu. Kenapa aku kahwin dengan kau? Kenapa kita berkeluarga? Kenapa berkeluarga? Berkeluarga kan nak selesaikan benda ni ke? Tak. Berkeluarga kan dapatkan bahagia dunia dan akhirat. Nak dapatkan keredaan Allah. Maka macam mana persisih pun, kita patah balik kepada takwa tadi, kepada iman tadi, hilang persisihan. Tak apalah, aku lebih kurang, minta maaf lah. Ini pandangan saya, minta maaf. Kali ni saya ikutlah. Minta maaf, kita mengalah. Kenapa kita mengalah? Tak nak berdebat. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa-siapa yang tidak berdebat, bila dia tahu dia menang, dia berdebat, dia tahan sebab nak mempertahankan sesuatu yang lebih besar, maka Allah bina rumah dalam syurga untuk dia. Lagi banyak disabar, lagi banyak istana-istana Allah akan bina untuk dia.
ada yang di tepi syurga, ada yang tengah syurga. Kenapa? Kerana dia menahan diri dia daripada amarah, daripada ego dia. Tak apalah, saya terima. Kerana ada benda yang lebih besar yang dia nak capai, iaitu mardatillah. Nak jaga keluarga, maka keluarga yang begitu tidak akan berpecah. Kenapa berpecah? Kerana ada dunia yang ada nak dipertahankan dalam hati, tidak meletakkan Allah di hadapan. Ini masalah kita pada hari ini. Kita melihat dunia besar, kita melihat kesalahan orang tu besar, kita melihat kita paling besar. Kita tak melihat matlamat besar, matlamat Allah tu, redha Allah tu. Ini kita kena tengok. Sebab tu tak boleh nak istiqamah. Buat sekejap habis. Kenapa? Ada ujian. Ini nombor 3 perkara yang perlu ada untuk kita sampai kepada kita kata pengorbanan tadi. Kalau tak sampai kita, sebab kita akan diuji dengan kesusahan yang lebih hebat daripada ni. Tuan-tuan perempuan, Allah akan goncang kita dengan fitnah akhir zaman. Allah akan goncang kita, bukan baksa saja, bukan perang saja, bukan darak saja, bukan kesempitan, kesusahan saja. Zulzilu, Allah akan goncang kita. Maka ketika itu kita perlukan sahabat kita, perlukan suami kita, isteri kita, kita perlukan anak-anak kita, kita perlukan keluarga kita. Maka pada ketika itu digoncang, kita ada sahabat-sahabat. Sebab tu kalau setakat sikit-sikit lah kita sia-sia faham, tak sama pandangan, tak sama pendapat, kita letakkanlah masalah tu lebih kecil daripada matlamat yang nak dicapai. Apa matlamat capai? Redha Allah. Apa nak capai tadi? Kebangkitan Islam. Islam nak bangkit ni. Tiba-tiba kita bergaduh sebab benda remeh-remeh. Islam nak bangkit, kita berpecah, kita berpisah-pisah, kita berpecah-pecah. Kenapa? Kerana ada kepentingan dalam hati kita. Buat muhasabah. Yang keempat, saya nak tanya tuan-tuan sekalian, benda yang penting untuk kita sentiasa tengok untuk muhasabah. Kita kena ada untuk kita istiqamah tadi, ialah kita perlu kepada muhasabah. Ini malam ni kita buat muhasabah dah ni, supaya kita nampak, bukan nampak daging aja yang tergantung, bukan nampak korban kita. Kita nampak korban tu sebenarnya hanya satu nota kecil, tetapi hakikatnya macam mana nak capai matlamat kebangkitan Islam. Sebab tu saya seronok sangat sahabat-sahabat kita dari negeri lain datang. Saya tengok kawan-kawannya daripada Langkawi tadi datang, daripada Kedah datang, daripada Pahang pun ada, daripada Johor pun ada. Walaupun daripada Johor tak ramai yang datang, sedih lah juga. Tapi insya-Allah, mudah-mudahan lepas ni kita akan dapat bersama-sama. Jadi yang keempat, muhasabah. Kita kena buat muhasabah. Tengok balik nombor 1, 2, 3 itu jalan tak? Itulah insya-Allah sikit sebanyak untuk malam ni. Mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan ni ada manfaatnya, ada kebaikannya. Saya minta maaf kalau ada apa-apa yang saya sampaikan ni benda yang mungkin menyentuh hati secara negatif. Saya harap secara positif lah. Saya nak sebut kat sini sebagai nota akhir. Banyak kali akhir lah. Sebab duduk depan orang ni kan, iaitu kita akan bangkit bersama dengan apa yang Nabi sebut. Kebangkitannya antaranya, insya-Allah saya akan cerita lepas ni berkaitan dengan Rom. Saya dah sebut dah dalam penyampaian yang lepas, mungkin tazkirah yang lepas. Saya kata Rusia sekarang ni daripada maklumat dalaman 67% Muslim, 65-67% Muslim. Ini maklumat daripada kawan-kawan yang ada di sana. Dia bukan daripada buku, bukan daripada buku. Sebab tu kita tengok dalam gambar mereka sembahyang hari raya pun, sembahyang hari raya di Moskow. Tengok sampai keluar sampai 5 km. Sampai 5 km dia punya apa? Soft dia tu. Bukan jarak-jarak, tak rapat-rapat. Kalau jarak-jarak mungkin cuba jarak-jarak tak rapat-rapat. Bukannya double, apa dia panggil kalau double paragraph tu,
Single, one house, double kan. Single row kan. Tengok kat sana sampai 5 km. Kalau tak silap saya, siap-siap lebih 5 km jalan raya ditutup. Highway 3 lane, highway 3 lane ke 4 lane tu ditutup sebab nak sembahyang hari raya di Rusia. Putin dah ada buat satu masjid. Satu masjid boleh muat 100,000 orang jamaah. Dan ramai di kalangan tentera Rusia yang rupanya orang Islam sekarang. Orang Rusia yang dah masuk Islam sekarang ramai. Jadi maknanya Nabi gambarkan Rom ni akan bersama dengan orang-orang Islam bangkit ni, nampaknya macam Rusia. Nampaknya begitu. InsyaAllah nanti kita akan bincang tajuk. Tapi amat menarik. Kenapa? Kerana insyaAllah bila berlaku begitu, gabung dengan orang Islam, insyaAllah kita akan menang. Sama ada Al-Mahdi turun ataupun Dajjal keluar, itu wallahu alam. Tapi Mahdi turun, Dajjal keluar dan Dajjal dibunuh oleh Isa, itu confirm. Tapi kalau tak turun pun, kita akan ada kekuatan dan kemenangan. Suatu kemungkinan besar akan ada sedikit kemenangan daripada kita bersama-sama dengan dunia, satu dunia. Dan kemudian selepas tu insya-Allah Mahdi akan turun, akan menggabungkan kemenangan total kepada satu dunia bersama Isa ibn Maryam. Bila kita menang, bila Islam mula menang berkumpul ni, maka NATO dan Zionis sebagainya akan mula marah. Akhirnya Dajjal keluar. Dajjal keluar nak menghancurkan orang Islam yang mula bergabung tadi. Ketika itulah Mahdi keluar memimpin, dan akhirnya kita akan menang. Dajjal dibunuh oleh Isa ibn Maryam. Jadi tanda-tanda tu dah ada dah. Bukan tanda-tanda kita akan diuji sebagainya, tu memang kita sebut sebelum ni. Digital currency lah, masalah penyakit lah, semua tu memang kita sebut dah. Dah ada tanda kita nak menang ni, dah nampak. Dan Nusantara akan jadi antara titik kekuatan akhir zaman. Jadi sebab itu insyaAllah kita memantapkan pengorbanan kita kepada jalan Allah ini. Maka insyaAllah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang akan diberikan kemenangan oleh Allah, InsyaAllah. Itulah kuat nak tutup dengan itulah, bagi seronok sikit. Tadi dah sedih muhasabah sedih, gaduh sama dia sedih. Ni kita nak menang. Maka siapa yang terasa hati dengan sahabat-sahabat, siapa yang rasa terkilan dengan sahabat-sahabat, rasa dia tidak diperlukan dan sebagainya lah, negatif lah, marilah patah balik, kita positifkan semula, sambung balik ukhuwah kita, bina balik kasih sayang kita. Sebab kita nak menang. Kalau kita tidak bersama-sama dengan Taifah yang akan menang, Taifah Mansurah yang akan menang, maka kita akan ketinggalan. Ni saya tak sentuh siapa-siapa, saya tak salahkan siapa-siapa. Tak ada orang salah, tak ada orang betul. Selagi kita berjuang, insya-Allah kita bersama Allah. Yang penting kita ikhlas, kita bersama Allah. Aku liquli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Ada apa-apa tambahan sikit sebenarnya? Ada. Kita ada orang-orang hebat-hebat kat sini. Boleh tunjuk sikit? Saya tunjuk sikit. Mana dia? Saya nak tunjuk sikit. Tak tahulah tonton kenal tak kenal siapa yang ada ni. Ni sebahagian yang belakang-belakang tu sana. Ada lagi kan. Lepas tu yang tak nampak pun ramai juga. Yang tak nampak dalam kamera kan. Bukan yang tak nampak pada mata pun ada juga. Nak kambing-kambing sebelah ni kan, senyap dia dengan ceramah, tak ada mengambil apa pun, senyap je. Tidur lah. Dah tidur. Patutlah. Okey, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Kita baca doa Rabitah sama-sama. Saya minta maaf kalau ada siapa-siapa yang terasa hati saya sebut ni tak ada cakap siapa-siapa.
Saya cakap untuk diri kita sama-sama lah. Sama-sama kita. Tak ada orang betul, tak ada orang salah. Selagi kita bersama Allah, maka Allah akan betulkan yang salah. Jangan kita rasa rendah diri kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa rendah diri, jangan kamu rasa sedih, kan? Jangan kamu rasa bimbang-bimbang. Sesungguhnya kamu yang paling tinggi. Wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Sekiranya kamu beriman. Jadi kita nak kena rasa tinggi diri. Bukan tinggi kita sombong. Tinggi sebab Allah pilih kita ada iman. Kita rasa seronok dengan pilihan Allah. Kita baca doa wabitah, insyaAllah. Kita sama-sama membayangkan sahabat kita. Terutama sahabat kita yang tak ada kat sini. Sahabat kita yang tak ada kat sini, kita bayangkan. Atau sahabat kita yang kita terasa hati dengan dia, kita bayangkan. Atau yang dia terasa hati dengan kita, bayangkan. Mudah-mudahan Allah luruskan semula hati kita untuk sama-sama terus berada di atas Taifah Mansurah ini. Yang kita semua sama-sama nak dapat ridha Allah. Mungkin ada sikit sebanyak kesilapan, kesalahan, tak apa, kita maafkan. Dan kemudian sama-sama kita perbaiki, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik واسك اللهم رابطتها ولمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأعمل على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان ولكل زمن اللهم انصرنا يا الله على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المهديين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا كثيرا